Hai, selamat malam. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Semoga berada dalam keadaan sihat, sentiasa kuat, bersemangat menjaga anak-anak autisma. Kalau yang tak ada anak-anak autisma tu pula, saya ucapkan selamat datang ke sesi perbincangan pada malam ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat ya, memahami tentang dunia autisma, cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pesakit autisma dan juga cabaran-cabaran yang dialami oleh keluarga mereka ya, sebab ialah seperti yang kita tahu ya, autisma ini ialah satu sindrom ya, sepanjang hayat, tak ada obat ya. Jadi bayangkanlah ya kesusahan dan cabaran yang dilalui oleh keluarga autisma ya. Jadi kita berharap dengan perkongsian ilmu begini, kita akan dapat memberi kesedaran lebih banyak kepada masyarakat di luar sana supaya lebih bersimpati dan lebih memahami cabaran yang kami lalui. Baiklah, pada malam ini seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan, kita membawa 2 orang panel yang pakar dalam bidang masing-masing, terutamanya specifically tentang bidang pemakanan ya. Sebab autisma dan pemakanan adalah satu topik yang sering diperkatakan ya. Okey, sebelum kita memulakan sesi soal jawab kita dengan ahli panel, saya ingin mempelawa tuan-tuan dan puan-puan di luar untuk bertanya sebarang soalan kepada ahli-ahli panel kita. Ambillah kesempatan ni ya untuk mendapat ilmu daripada mereka. Okey, baiklah, sekarang saya perkenalkan ahli panel kita pada malam ini. Yang pertama, Cik Robi, seorang tenaga pengajar senior atau kanan dari LACC atau Langkawi Autism Care Center, dan yang kedua ialah Puan Hidayah, seorang pakar permakanan ya dari UiTM. Baiklah, kita jemput mereka untuk memperkenalkan diri mereka serba sedikit. Silakan Cik Robi dahulu. Robi boleh dengar? Okey, tak apalah. Hidayah boleh dengar, Puan Hidayah? Boleh, okey lah. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera tuan-tuan puan-puan yang sedang menonton sekarang. Nama saya Robi. Saya guru kanan. Yes, saya boleh dengar. Doktor boleh dengar saya? Okey, boleh dengar. Tadi ingatkan Robi tak dengar. Okey, teruskan Robi. Saya tengah cakap. Maybe line problems. Line dekat sana Langkawi jauh kot ya, internet. Okey, terima kasih doktor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, nama saya Robi. Oh, hilang. Okey, tak apalah, kita sambung dengan Puan Hidayah lah dulu. Okey. Okay, alright. Okay, thank you. Assalamualaikum. Thank you Dr. Ann. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang akan sama-sama ibu, bapa, mungkin ada juga tenaga pengajar yang akan bersama-sama dengan kita live kita pada malam ini. Semoga sedikit sebanyak perkongsian daripada kami dapat membantu ibu ayah dan orang awam di luar sana lah tentang pemahaman lebih kepada healthy diet sama autism lah. Saya perkenalkan diri lah, saya adalah Puan Hidayah binti Ghazali. Saya adalah dietitian dari Fakulti Sains Kesihatan UiTM Puncak Alam. Alhamdulillah saya sudah berada dalam klinikal ni selama 9 tahun. Dan sekarang ni saya tengah menyambung pengajian dalam bidang Master of Health Science Dietetics specialized in special needs children, which is the autism. So sebenarnya dalam perkongsian kita pada hari ini pun kita sama-sama belajar. Okay, ibu bapa dan orang awam kat luar sama tengah belajar, sama juga dengan saya pun masih belajar lagi lah dalam bidang autism ni juga. Okay, so hopefully dapat membantulah kepada semua. Thank you Dr. Ann, thank you for invitation.
Terima kasih Puan Hidayah sudi-sudi datang ya berkongsi ilmu untuk membantu ya pendengar-pendengar kita di luar sana ya yang terlibat dengan autisma. Okey, ni dah masuk semula Cik Robi. Boleh Cik Robi ulang balik apa yang cakap mula-mula tadi terputus-putus tu. Yes. Saya minta maaf, line saya tak berapa nak clear sebab kat sini nak hujan. Oh, okey. Okey, nama saya Robi. Saya perkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Robi, saya daripada Langkawi Autism Care Center. Saya merupakan guru kanan. Saya berpengalaman menjaga anak-anak autism ni sebab saya ada adik autism. Jadi dia dah 9 tahun. Memang saya mendidik dia lah. Jadi saya menjaga Autism Care Center ni dah daripada opening lagi. Daripada pembukaan. Dan Bila tu background RACC saya dibuka? sedang sambung belajar dalam bidang awal kanak-kanak. RACC ni dah berapa lama wujud Cik Robi? Bila ditubuhkan? Langkawi Autism Care Center ditubuhkan pada 1 Februari 2020 last year. Oh, muda lagi ya, baru ya. So mudah-mudahan ada orang-orang Langkawi yang mengikuti program malam ni, bolehlah tengok ya Cik Robi on TV ya. Okey. Baiklah, okey. Kita teruskan lagi. Okey, kalau ada soalan sila majukan pendengar-pendengar, nanti lepas sesi kita buka komen dan kita tengok. Kita cuba jawab sebaik yang boleh. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita bertanya pada Puan Hidayah dulu. Stigma, orang selalu kata autisma ni ada kena-mengena dengan pemakanan. Kalau dia makan silap, autisma dia lagi severe. Kalau dia jaga pemakanan tu mungkin boleh kontrol. Jadi cuba boleh Hidayah share dengan kita supaya parents kat sana tu faham sikit makanan dan hubungan makanan dengan autisma ni. Right. Thank you Dr. N. Baiklah, sedikit pengenalan tentang autism lah. Okay, saya rasa semua orang yang pendengar-pendengar yang ada dengan kita pada hari ini pun dah tahu apa itu autism sebenarnya kan. Sebenarnya the etiology of the autism tu, apa penyebab kepada berlakunya autism tu, sebenarnya sampai sekarang pun we call it as unexplained. Okay, tak ada sebab. Kita tak tahu lagi kenapa. Okay, there are a lot of studies dah buat. Okay, ada yang mengatakan pasal immunology, ada berkaitan tentang environment, ada yang mengatakan tentang heredity, apa itu genetic. Okay, dan tapi ada juga studi yang mengatakan yang immunology environment ni tak ada kaitan langsung dengan kanak-kanak yang ada autism ni. Okay, dan tapi ada studi beberapa studi yang kuat mengatakan genetik itu menjadi salah satu faktor lah kepada seseorang anak itu mendapat autism. Jadi kalau ada ibu ayah ataupun adik-beradik ahli keluarga yang ada autism, jadi dia punya keturunan itu berkemungkinan besar akan ada juga the autism tu. Baiklah, dari segi pemakanan ya, bila sebut dari segi pemakanan ni, pemakanan ada dua, pemakanan ibu mengandung ataupun pemakanan anak itu sendirilah. Okay. Dari segi data study, saya ada mengatakan pemakanan ibu mengandung tidak memberi kesan, tidak apa kita panggil, bukanlah faktor kepada autism itu berlaku. Tak ada, bukan. Ya. Tetapi apabila anak itu dah dilahirkan, anak itu dah ada, dari segi faktor pemakanan sangat memainkan peranan. Kenapa kita kata? Sebab ramai di kalangan anak-anak autism ni sebenarnya kita kata dia terlalu selektif, dia terlalu memilih and then dia ada preference food mereka sendiri. Dan kebanyakannya, more than 70%, more than 70% of kanak-kanak autism ni sebenarnya dia lebih prefer kepada makanan yang carbohydrates. Jadi kenapa carbohydrates? Kenapa bukan protein? Kenapa bukan fat? Kenapa bukan makanan lain? Tapi karbohidrat ni besar. Karbohidrat ni besar. Besar tu contohnya karbohidrat tu sendiri, kumpulan dia ada 6 kumpulan of karbohidrat. So dalam 6 kumpulan karbohidrat ni, so anak tu dia lebih prefer kepada yang mana? Mungkin kumpulan pertama. Ada anak mungkin dia prefer lebih kepada kumpulan kedua. Macam tu kan. Tapi dia lebih prefer
in a group of, we call it as a carbohydrate groups lah. Jadi bila doktor tanya apa kaitan makanan dengan autism ni, dia kalau pemakanan yang tidak lengkap. Bila pemakanan yang tidak lengkap, dia akan memberi konsekuensi dia adalah kepada nutritional status of the kids, the nutritional status of the kids itself once they grown up lah. Sebab lagi satu, anak-anak autism ni dia lebih kepada bila dia terlalu fikir, pernah dengar kan picky eater kan? Budak-budak terlalu memilih makan kan? So bila dia terlalu memilih makan, dia ada food preference mereka sendiri. Dia ada selective towards any foods yang dia suka. Maybe it because of the texture, maybe it's because of the temperature, colour, okay, dia punya shape dia. Even kita nak serve mereka pun kan, anak-anak autism dia lebih kepada kalau dah pakai dia punya bekas dia, color blue color, the round blue color, dia akan pakai yang tu je. Dia tak akan pakai yang lain even though the food is the same. Kan saya rasa Cikgu Robi, saya rasa benda tu perkara common kan dekat center, betul tak? Jadi bila kita kata kaitan dengan pemakanan ni, kalau ada setengah yang mengatakan kalau makan makanan yang tinggi gula, okay, makanan yang tinggi gula, budak tu akan jadi hyper, betul tak? Budak tu akan jadi lebih bertenaga, lompat sana sini, okay, boleh memanjat lah apa semua. Kenapa itu berlaku? Sebab macam saya kata tadi, sumber karbohidrat tu kan, anak-anak ni lebih preference pada sumber karbohidrat kerana sumber karbohidrat ni adalah sumber utama tenaga. Jadi kalau dia lebih prefer kepada benda tu, jadi memang dia lebih banyak tenaga. Okay, so bila dia lebih banyak tenaga, sebab itulah dia akan jadi lebih aktif. Kalau anak-anak yang masih kecil kan, memanjat, berlari, tak boleh duduk diam, berpusing-pusing sana sini. Sebab tu kadang-kadang parents kita susah nak kontrol lah. Tapi tidak bermaksud karbohidrat ni salah. Tidak. Okay, sebab saya faham ada stigma di kalangan parents ni, dia kata tak boleh makan gula, nanti anak jadi nanti anak jadi tak duduk diam katanya. Jadi hyper, tak boleh duduk diam, memanjat sana sini. Sebenarnya benda tu salah, tapi kita kena control dia. Okay, sebab macam saya kata ada enam kumpulan tadi kan. Kumpulan yang pertama adalah kumpulan bijirin, iaitu dari segi macam contoh mi, nasi, roti, coming from the cereal groups. Okay, pasta, makaroni, any roti breads ke, okay, itu kumpulan pertama. Kumpulan kedua adalah susu, any susu rendah lemak, susu full cream, fresh milk. Okay, kumpulan yang ketiga buah-buahan. Okay, kumpulan yang keempat starchy veggie. Okay, kumpulan yang kelima kekacang, dan yang keenam ini adalah yang bahaya, which is gula. Okay, so gula ni lah yang kita kata, yang ibu ayah kata tak nak bagi tadi tu. Contoh gula ni jam, kaya, okay, gula yang kita buat air tu, okay, gula putih, and then it can be a brown sugar juga. Okay, so gula yang utama ni yang tak boleh sebenarnya. Tapi 5 grup yang lain tadi tu sebenarnya boleh. Sebab saya ada jumpa di klinik kan, datang ke klinik, dia kata dia tak bagi anak dia makan nasi. Dia kata, kenapa? Kalau makan nasi je nanti memanjat, dia kata. Kalau makan nasi je tak boleh duduk diam, dia kata. So instead of bagi nasi, dia bagi mi. Sebenarnya mi maaf doktor. So sebenarnya nasi dengan mi dia sama sebenarnya. So bila dia mak tak nak bagi nasi, mak bagi mi. Sedangkan anak tu sebenarnya tak nak mi, nak nasi sebab dia lagi suka nasi. Tapi because of the pemahaman yang salah tadi tu kan, menyebabkan jadi anak tak nak makan mi lah. Okay, jadi sebab itulah dia kata pemakanan tu sedikit sebanyak dia memberi faktor kepada pembesaran anak itu. So karbohidrat ni kita salah faham sebenarnya ya. Sebab saya pun ingat karbohidrat tu nasi itu semua saya elakkan. Jadi kalau jadi karbohidrat tu ada 6 kumpulan, barulah saya tahu ya, sebab kita anggap yang kanji itu semuanya karbohidrat dan itulah yang menyebabkan mereka aktif. Saya tak sangka pula gula, susu tu pun kira karbohidrat Puan Hidayah. Yes, dia adalah gula. Dia ada gula ringkas dan gula kompleks. Kalau gula ringkas ni yang macam itulah jam, kaya, memang gula yang buat air, cordial kan. Itu adalah gula ringkas. Di mana gula ringkas ni once kita dah makan, dia tak perlu digest lama. Dia akan terus shoot dalam kita punya bloodstream. Itu yang membuatkan kita jadi tenaga cepat.
Okay, and that juga menyebabkan Betul. budak tu jadi Betul, senang betul, hyper. betul. Sebab itulah saya kata jangan bagi coklat, jangan bagi gula-gula. Nanti budak tu hyper. Okay, sebab apa dia tak perlu pergi kepada apa go for any digestions ke, tak ada. Dia bukan tak ada lah, dia ada tapi cepat dia akan masuk kepada bloodstream kita. Berbanding dengan kompleks karbohidrat macam roti, nasi, sayur-sayuran semua ni dia perlukan masa untuk digest. Sebab tu saya kata karbohidrat ni tak salah. Dia tak salah sebenarnya. Kita boleh ambil tapi kita kena pandai untuk pilih karbohidrat jenis yang macam mana yang kita patut bagi kepada anak. Yelah, kadang kesian budak-budak kan dia nak makan nasi tapi kebanyakan kita, saya pun dulu ya, nasi tu memang saya elakkan lah untuk anak saya tapi saya gantikan dengan brown rice. Sebenarnya Nasi brown lah. rice sama. Brown Sama rice juga ya nilai karbo Yes. dia. yes, dia sama dengan white rice. Yang membezakannya hanyalah the fiber content. Mhm. Fiber content je yang beza tapi dia punya jumlah gula dia sama sahaja. Oh. Okay. Brown rice. Oh. So itulah orang selalu kata makanan yang nasi ni boleh trigger, tapi memang punya raya kalau kita bagi makan nasi memang nampak dia jadi hyper. Itulah sebabnya kami ingat nasi tu yang menyebabkan mungkin kami overlook lah benda-benda lain yang kami bagi juga kan. Betul, sebab macam kalau nasi dalam masa yang sama kita suruh tambahkan sumber fiber yang banyak. So kenapa? Fiber ni fungsi dia akan slowkan kita punya increment of the blood sugar dalam darah kita. Jadi kalau ada budak kan macam tak suka makan sayur, tak suka makan buah kan. So instead of that dia akan makan nasi saja. So dia tak ada faktor lain yang untuk control dia punya blood sugar dia tu, tak ada. That's why lah dia akan jadi aktif jugalah jadinya. Okay. Alright. Tapi that brown rice actually is good lah because the fiber content is higher compared to the white rice lah. Oh, jadi brown rice tu fungsi dia fiber, bukan untuk mengurangkan nilai karbo. Ya, itulah pemahaman kita ya, sebab kita ingat anak kita kurang aktif kalau kita makan brown rice. Tapi sebenarnya fiber tu yang membantu balancekan karbo dalam badan ya. Dia mengurangkan kadar kenaikan gula dalam darah tu. So nasi tu bukanlah evil ya, banyak benda-benda lain lagi yang menyebabkan anak kita jadi hyper ya. Okey. Okey, satu ilmu baru buat saya, walaupun anak saya dah 32 tahun, 31 tahun ni, selama ni duk ingat nasi lah yang menyebabkan dia jadi hyper ya. Okey, terima kasih Puan Hidayah. So harap-harap ibu bapa kat luar sana dapat ilmu baru ya. Janganlah takut nak bagi anak kita makan nasi ya. Bagilah dia makan nasi daripada dia makan mi, lagi bercampur minyak kan. Mi tu kan dia berminyak juga. Okay. Okay, so next kita tanya pula Cik Robi. Guru kanan dekat LACC kan, dan memang center ni memang spesifik untuk anak-anak autism. So ramailah anak-anak autism kat situ ya Robi? Berapa orang tu? Yes, sekarang ni kami dah ada 36. 36 murid daripada umur 4 sehingga 12. Perempuan tapi dan kita ada 3 sesi. Macam mana nak jaga 36 orang tu terutamanya kita fokus waktu makan aja. Macam mana Robi handle 36 orang tu kerenah dia pada waktu makan? Adakah mereka makan pada waktu yang sama serentak ataupun ada penjadualannya macam umur 4 tahun sampai 6 tahun dulu? Lepas tu yang besar sikit, lepas tu yang paling besar. Ada jadual tak untuk mereka turun makan? Dekat terputus ya. Okey. Ya doktor, kita ada jadual. Dekat LACC kita ada 3 sesi. Sesi pagi, full day dengan sesi petang. Jadi sesi pagi, sesi full day tu dia akan dapat 3 kali makan lah. Pagi, tengah hari dengan petang. Kalau pagi dengan petang kita bahagikan ikut kelas. Jadual dia orang. Ada yang macam pagi ada kelas yang rehat pukul 9.30, ada kelas yang rehat pukul 10. Petang pun macam tu, 2.30 dengan pukul 3. Kita bahagikan ample time lah untuk dia orang selama 30 minit waktu rehat tu. Jadi satu kelas dalam 6-7 orang je satu kelas.
Tapi masih ramailah juga kan nak handle 6-7 orang tu. Jadi macam mana dia orang tu, kerenah makan dia. Ada yang tak suka makan ini, ada yang tak suka makan itu. Macam mana Robi dekat center jaga? Betul tu, dia orang kan sebab dia orang lain-lain kan. Jadi kita gunakan visual cues dengan dia orang, gunakan social story dengan anak-anak autism ni. Macam contoh, saya ada seorang student tu, dia bila waktu rehat je dia akan menangis. Sebab dia tak nak bekal yang dia makan tu. Sebab kita dekat LCC kita tak provide food. Parents yang provide. Sebab kami lebih percaya parents tahu apa yang anak diorang suka makan, apa yang anak diorang tak suka makan, dan kita nak elakkan diorang punya allergic, takut ada budak allergic. Jadi kita bagi diorang bawa bekal sendirilah. Untuk budak-budak yang menangis-nangis tak nak makan tu, kita tak paksa diorang makan. Kita cakap je macam contoh nama dia Ali lah. Kita cakap, it's okay Ali, if you don't want to eat, just sit with your friend. Diorang akan duduk. Sebab kita memang dah ajar diorang daripada first day diorang masuk, waktu makan ada tata tertib dia. Waktu makan kena tunggu kawan, kena baca doa sama-sama, kena duduk tunggu. If you don't want to eat, it's okay. Habis tu dia tak lapar ke? Macam kenapa dia menangis setiap kali waktu makan? Adakah dia tak suka makanan yang mak dia bekalkan? Yes, diorang ni apa yang saya nampak lah anak-anak didik saya ni, diorang lebih tends to eat fast food. Mana ada pagi-pagi parents nak beli fast food kan diorang. So diorang akan menangis. So macam saya tak boleh nak sebut lah nama brand tu kan. Diorang asyik minta lah nak yang tu. So saya cakap it's okay. Walaupun waktu breakfast. Yes, walaupun waktu breakfast. Jadi bila saya tanya balik dekat parents, waktu pagi dekat rumah makan macam mana? Diorang memang dah sanggup pergi ke Cenang untuk pergi beli fast food tersebut. Sebab kat Cenang je yang buka 24 hours yang tempat tu lah. Lepas tu, tapi bila dah lama-lama kita dah buat social story dengan dia, kita cakap okay, breakfast you have to eat bread. Dan kita tunjuklah, kita buat social story, kita buat video. Lama-lama sekarang ni student tu alhamdulillah datang makan pun okay, dia turun sebab dia tengok kawan-kawan yang lain pun boleh duduk makan. So pada waktu mula-mula tu dia bertahan lapar lah ya? Bertahan lah dia lapar daripada tak nak makan tu. Okay. Sekarang yang memang kesian, tapi kita tak nak instilkan ketakutan kat diorang. Kita tak nak paksa diorang makan. We do not force them. Kita selalu yakinkan untuk diorang makan. Macam contohnya video YouTube yang tular baru-baru ni kan, paksa budak tu makan kan, ya. Lebih baik dia sendiri slowly adapt to it kan, daripada kita force juga. So kita kena sanggup tengok dia menangis, berlapar dahululah ya, sampai dia slowly adjust pada makanan tu. Okay, jadi sebab macam sebab tu kita dekat center kita amalkan makan berkumpulan. Bila dia tengok kawan-kawan dia makan, dia pun tends nak eat juga. Sebab kat rumah pun dia akan makan dengan keluarga dia juga. Jadi kita tak bagilah dia orang duduk seorang isolate ke apa, kita memang duduk dalam satu group. Ya, macam yang kita tengok tu kan ya, budak tu makan seorang kan. Jadi itu satu yang amalan yang Robi buat betul lah. Lama-lama kelamaan dia akan makan jugalah tak pada waktu makan yang tertentu. Okay, baiklah. Okay. Next question. Okay, soalan seterusnya kita kembali balik pada Puan Hidayah. Okay, yalah seperti yang kita semua tahu, anak-anak autism ni boleh katakan setiap yang kita temui atau yang saya temui semua ada masalah sensory. Ya, kalau ibu bapa nak tahu sensory tu ialah diri rasa. Ada yang tak tahan makanan pedas, ada yang tak tahan dengan muzik yang kuat ya. Tapi sini kita nak fokus tentang sensory pemakanan lah ya. Dia texture, ada yang tak suka makanan lembik, ada yang tak suka makanan keras ya. So macam mana kita nak adapt ya makanan tu dengan sensory mereka ni. Macam mana parents nak tahu anak aku ni tak suka makan ni sebab yang ni lembik. Yang seorang lagi pula anak ni tak suka makan biskut ni sebab biskut ni keras. So macam mana nak Puan Hidayah boleh guide parents macam tu? Nak memahami yang anak dia ada masalah sensory dan kenalah adjust makanan itu mengikut sensory dia.
Betul. Okey. Ah. Baiklah. Untuk food sensory lah kepada anak-anak autism ni, kalau kita dari bahagian bidang dietitians lah, okay, kita boleh nasihatkan dari segi dia macam try and error, doktor. Kan? Sebab kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya anak tu dia prefer dalam bentuk yang macam mana. Mungkin pada ketika ini dia lebih kepada early childhood. Okay, fasa awal-awal anak tu kita baru diagnose. Sebab kadang-kadang kalau tak diagnose, kita tak tahu kan anak tu sebenarnya ada autism. Jadi dia lebih kepada kenapa anak ni kalau macam for example like macam biskut lah. Contoh biskut tiger dia bentuk petak kan. Asal bentuk petak je tak nak makan. Tapi cuba kalau biskut tiger tu bentuk bulat, elok je dia makan. Okay, kita tak tahu dia punya preference dia macam mana. Ada juga dari segi sensory, dari segi rasa dia, okay. Kalau biskut, contoh biskut tiger, keras dia tak nak. Tapi kalau kita dip in a milk ke, dalam Milo ke, ataupun even dalam air kosong, sebab ada ibu yang kata dia nak control gula, intake of sugar pada anak dia. So dia bagi air suam. Okay, air suam and then dia akan letak pewarna sikit lah supaya tak nak nampak kosong kan. So anak tu akan cicah biskut dalam air and then tekstur dah jadi lain dah. Tapi yang tu tekstur tu yang anak tu nak makan. Jadi kalau orang tanya macam mana dia nak feed anak ni, sebenarnya dia lebih kepada try and error of the parents itself. Sebab parents tu lagi kenal anak dia tu macam mana. Sebab kita tak kata kalau anak autism A sama dengan anak autism B, sama dengan anak autism C. Tak, dia berlainan. Cara pemakanan berlainan, preference mereka berlainan, okay? Tapi benda ni kita kena ibu bapa kena detect daripada awal lah. Sebab ada kita panggil eating disorders. Dia panggil RFID, avoidant restrictive food intake disorders. Okay, RFID, okay, avoidance restrictive food intake disorder. So RFID ni dia ciri-ciri dia adalah lebih kepada macam dia tak nak langsung makan. Bila nampak makanan je menangis. Bila nampak makanan je lari. Bila nampak makanan je tutup mata. Okay. So apa sekalipun parents ni dah buat pada anak tu, memang langsung tak nak makan. Paling-paling pun makan sentuh sikit-sikit. Macam contoh minum air kosong, seteguk dua, okay dah tak nak. Okay. Ada makan nasi, 1 sudu, 2 sudu je tu pun makan and then tu pun dia boleh keluarkan balik. Okay. So benda ni sangat-sangat bahaya sebab dia akan memberi kesan kepada kesihatan mental, okay, psikologi dan juga masalah kesihatan tu sendiri. Okay. Sebab apa? Bila kanak-kanak ni kan dia punya growth and development of the peaks ni dia bermula at the age of mula lahir sampai at the age of 5 years old. So kat sini ni adalah sangat-sangat penting dari segi pemakanan anak tu. So kalau dia tak nak makan pemakanan yang lengkap, okay, nutrisi yang lengkap, dia memberi kesan kepada growth and development of anak itu sendiri. Sebab kita tahu kan anak autism ni sebenarnya dia bukannya tak pandai. Dia pandai. Kadang-kadang kita pernah dengar kan macam ada anak yang pandai dari segi mathematics, okay, tak boleh cakap bahasa Melayu tapi dia boleh read in English, okay, read tahu, boleh baca dalam bahasa Inggeris, even padahal mak ayahnya adalah Melayu, bercakap bahasa Melayu, but suddenly tiba-tiba tak boleh bercakap Melayu, boleh baca bahasa Inggeris kan. So dia punya intelligence actually is high. So kita tak boleh expect yang anak-anak bermasalah ni kita restrict semua benda, kan. Tak, kita tak boleh buat macam tu because the intelligence is different from A to B to C of the kids tu sendiri kan. Jadi pemakanan tu sangat penting. Pemakanan yang lengkap lah kita katakan, ada karbo, ada protein, ada fats and all the vitamins and mineral to make sure the growth and the development of the kids tu mencapai tahap yang optimum. Okay. Sebab saya ada jumpa yang parents saya, mungkin saya beranggapan yang mungkin parents ni penat, saya rasa lah. Dia lah menjaga anak autism kan. So dia cakap, biarlah, tak nak makan sudah. Dia cakap macam tu. So sebab apa jadi macam tu? Sebab bila kan ada check up dekat hospital, so the doctor refer these kids to dietitian sebab dia punya berat badan dia makin lama makin turun. Lagi satu, creativity of the parents itself. Saya tak cakap orang lain lah sebab saya rasa kalau dari segi creativity nak menyediakan makanan, dah sediakan dah masak,
nak present lagi kepada anak tu supaya dia makan mengikut preference mereka. Benda tu sangat mencabar. Tapi sebab tu saya kata it back again to the parents sebenarnya. You have to try and error macam tu. But the sensory itself, saya akan biasanya parents ni ada jumpa dengan occupational therapy. Sebab dia ada mungkin Dr. N dulu pernah ada buat sensory punya what we call it oral stimulation of the sensory. Ada. Ada kan oral stimulation of the sensory lagi seri sentuhan, okay, dan even dalam mulut dia mereka sendiri. Gosok mulut tu, letak Gosok. oil kan, olive oil tu gosok, massage mulut dia supaya Massage. mulut dia. Yes. Okay, yang tu lebih kepada occupational therapy. Kalau nak cakap exercise apa, terapi macam mana, yang tu kena panggil Dr. N, kena panggil OT pula lepas ni. Ya, betul. Memang macam-macam saya kan? pergi dulu. Dulu anak saya, Yuri, sampai umur 5 tahun ke 6 tahun ya, dah besar lah, asyik makan Nestum. Saya masa tu tak tahu yang pasal sensory. Rupanya dia tak nak mengunyah kan. Nestum kan senang dia lembik kan. So dia tak nak makanan yang keras macam nasi, biji-biji macam tu dia tak suka. Ya, sebab rasa geli kot ya biji-biji nasi tu kan. Lepas tu macam makan cornflake atau walnut, kacang keras dia tak suka sebab dia nak kunyah tu susah. So dia kombinasi sensory dengan occupational therapy. So saya kena belajar bagi dia nasi tu sikit-sikit, kadang setengah sudu, esok saya cuba lagi. Lama-lama kelamaan dia makan nasi, lepas tu saya potong walnut tu, saya potong kecil-kecil sebab dia tak nak kunyah satu biji macam tu kan. Macam tu lah proses dia nak It's very challenging. It's very challenging to the parents. Kena banyak bersabar juga. Betul. Memang dengan autisma ni memang segala-galanya is all about kesabaran ya ibu bapa, segala-galanya kena kesabaran. Okey, itulah dan yang Puan Hidayah cakap tu betul, saya nak tambah sikit lah. Dalam menangani masalah pemakanan, behavior dia orang ni, tingkah laku yang itu tak mau, ini tak mau, yang mana dia suka. Jadi memang kena observation lah, parents kena perhatikan lah. Macam biskut, bentuk 4 segi dia tak suka, mungkin kita boleh beli biskut yang bentuk Mickey Mouse ya, mulakan gambar-gambar Donald Duck sebab dia orang kan suka kartun-kartun karakter. Mula dari situ. Okey, terima kasih Puan Hidayah itu ya perempuan. Dengarlah tu ya tips-tips penting daripada pakar pemakanan kita ya. Okey, soalan seterusnya, kita ada juga banyak soalan dekat tepi ni, nanti kita tengok satu persatu. Okey, macam Cik Robi kan dekat sana. Macam mana macam mana Cik Robi handle ya, macam katalah okey mak dia dah bekalkan makanan tu, dia tak nak makan sebab mak dia ataupun mak dia bekalkan makanan yang sama aja setiap hari. Ya. Budak autisma ni kan dia suka, kalau dia suka makan macam Yuri tadi, suka makan Nestum aja sampai umur 5 tahun. Lepas tu lain-lain benda dia tak nak. So nutrition tak ada kan. Buah-buahan tak nak. Macam mana, ada tak Puan Cik Robi bantu untuk parents ni untuk memvariasikan makanan anak-anak autisma ni? Untuk macam saya, berbagi pengalaman saya akan consult parents tu, kita consult sama-sama, tanya dia kalau jadual pemakanan kat rumah macam mana, apa yang dia suka makan, apa dia tak suka makan. Lepas tu saya akan tunjukkanlah jadual pemakanan yang variety. Macam ada fruits dalam tu, ada veggie dalam tu, dan dekat LACC kami ada Vegemine, kami ada fruit minds. Dari months tu, yang dalam sebulan tu kita ajar diorang fruits macam mana, what type of fruit, macam mana it tastes like, sebab kita ada sensory class kan. Jadi kita memang mencabarlah masa sensory class bila nak ajar diorang makan je, sebab anak-anak autism ni diorang takut untuk mencuba. Betul. Kebanyakan dia memang takut untuk cuba. Jadi kita sebagai guru dengan ibu bapa, hati tu kena kental untuk ajar anak-anak ni untuk mencuba makan supaya diorang boleh dapat nutrisi yang lengkap lah. Bak kata Puan Hidayah tadi kan, nutrisi yang lengkap tu memang penting untuk diorang. Okey. Dari pengalaman
dari pengalaman Cik Robi, sebab dekat LACC tu kan kanak-kanak pelbagai usia. Ada perbezaan tak dari yang umur 4 tahun dengan umur yang 10 tahun dengan yang umur 12 tahun? Ada tak behavior makanan tu? Food behavior dia? Untuk food behavior bagi saya nampak lah ialah bila parents bawa makanan yang memang sepatutnya dielakkan. Bila kita dah cakap banyak-banyak kali, macam contoh Puan Hidayah cakap tadi, gula dekat LECC memang enemy kami. Sebab bila gula, student memang tak nak dengar cakap dah. Diorang akan lari satu center, diorang akan panjat cikgu. Memang behavior yang memang kita nampak lah daripada anak-anak ni. Dan ada juga setengah student yang diorang tends to self-harm. Hantuk kepala, gigit diri sendiri, pull their own hair ataupun diorang buat cikgu. Kebanyakan je memang diorang akan buat cikgu sebab diorang sakit. Saya tak tahulah macam mana. Rasa je diorang sakit kot bila makan gula yang terlalu banyak kan. Contohnya diorang bawa chips semua, diorang bawa susu kotak, umur 4 tahun minum susu kotak. Jadi memang diorang tak boleh fokus. Panjat meja apa semua tu. Jadi cikgu kena ambil peranan lah dekat situ. Kami akan stopkan. Kalau parents bawa, mungkin kami akan bagi sikit saja. Sebab kesian juga kalau diorang tak makan kan. Tapi biasanya cikgu-cikgu ni diorang bawa makanan sendiri. Kita share sikit lah. Kita ajar diorang macam hari ni kita bawa orange. Kita bagi diorang try orange. Kalau diorang tak nak makan, kita ajar lagi. Esok kita ajar lagi dan ajar lagi. Sebab bagi saya yang diorang makan pemakanan yang tak sihat tu adalah diajar juga. Bagi saya macam tu sebab diorang lahir-lahir diorang tak tahu fast food tu apa kan. Diorang diberikan oleh parents fast food tu. Jadi kita olahkan untuk ajar diorang makan benda yang sihat pula. Jadi memang kalau diorang makan gula tu memang kami cikgu wah memang mencabar betul dengan anak-anak autism kat situ. Sebab kita mencabar juga dan kita kesian juga kat diorang. Sebab diorang nak belajar. Diorang nak juga main dengan kawan-kawan. Tapi sebab energi yang terlalu banyak dalam badan tu. Tak dapat nak fokus lah kan. Salah satu saya ingat cabaran besar Robi dekat situ ialah ibu bapa lah ya. Kesedaran dia terhadap makanan untuk anak dia ya. Dia tak tahu ya lepas dia tinggalkan anak dia pergi kerja, dia tak tahu anak dia macam mana kat center tu ya. Dia tahu dia tinggalkan dia bekalan makanan. Jadi itu satu dugaan jugalah kan nak kalau nak digantikan dengan makanan lain anak tu tak nak pula, nanti dia mengamuk. Nanti mak dia marah pula anak dia lapar ya. Itu I think itu satu cabaran yang dialami oleh kebanyakan center ya. Betul. Apa-apa pun kena dari rumah. Ya. Macam mana pula dengan gluten free Puan Hidayah? Orang selalu katakan makanan gluten free, casein free. Saya pun dulu macam tu juga pergi membeli gluten free, casein free tu dah lah mahal. Zaman dulu tak banyak macam sekarang. So betul ke gluten free ni dengan casein free, gluten dengan casein ni boleh trigger autism punya behavior? Dia bukan trigger. Gluten free and casein free kebanyakan parents bagi sebab dia nak mengurangkan dia punya symptoms of the autism tu sebenarnya. Dikatakan dapat membantulah. So dapat kontrol sikit sebab kadang-kadang gluten ni benda yang sangat mudah kita dapat sebenarnya dalam roti, barley, kita even dalam nasi pun ada gluten kan. Gluten tu kanji Cik Dayah? Puan Hidayah? Dia adalah kanji ke? Dia adalah protein. Protein yang ada dalam sumber cereal. Example like wheat, barley, okay, even dalam kan ada protein kalau quinoa punya makanan. Quinoa tu kan even dalam tu pun ada gluten, okay. So it's a group of a protein sebenarnya. Sejenis bentuk protein tapi dia boleh menimbulkan alergi dalam orang-orang autisma ya? Yes. Tetapi ada studi yang mengatakan dia hanya efektif di kalangan autism kids yang ada masalah dengan GI problems. Kalau orang GI gastrointestinal tract,
Okay. Kalau Apa tu anak-anak bukan hidayah, biasa ni, apa apa tu? tu? GI, takut parent tak tahu pula Oh, GI okay. tu gastrointestinal Okay. tu. GI is a gastrointestinal tract. Maksudnya dekat bahagian perut kita lah, stomach kita. Okay, dekat kolon kita tu. Anak-anak yang ada masalah pada dia punya perut dia je lah, perut apa kita panggil, usus. Okay, pada usus tu, yang itu yang membolehkan mereka, kita suggest mereka untuk ambil gluten free or casein free diet. Kalau tak ada masalah apa-apa, tak perlu ambil pun tak apa. Sebab study mengatakan tak ada there is no significant kalau kita bagi ataupun tak bagi casein free diet kepada autism kids. Kalau dia dah ada autism tu tetap ada lah ya, sama ada Dia tetap bagi ke ada. tak bagi. Bagi tak bagi, dia tetap ada. Jadi cuma kita akan biasanya kita akan suruh kita akan suggest pada parents untuk ambil yang gluten free or casein free kalau ada masalah dengan usus mereka, usus anak-anak mereka. Kalau tak ada, tak perlu ambil. Sebab kita dekat Malaysia ni bukannya banyak sangat kan yang produk-produk yang gluten free or casein free. Even sekarang ni mungkin ada banyak ada tapi susah nak dapat. Kan? Ya, mahal. Dia ada at certain, yes, Mahal, dia mahal. price. Betul. Dia mahal dan susah nak dapat. Okay? Dia hanya ada dekat certain pasar raya sahaja. Yang biasa pasar raya biasa memang tak ada. Okay. Saya tadi terfikir bila Puan Hidayah kata kalau anak kita tak ada masalah usus tu kita tak payah bimbang lah ya nak pergi beli makanan yang casein free dan gluten free. Tapi macam mana kita nak tahu ya anak kita ada masalah usus ke tak, kena bawa doktor dulu ke? Yes, kita kena pergi jumpa dengan doktor lah. Biasanya yang saya kata kaitan dengan usus, masalah usus tu dia dipanggil celiac disease. Celiac disease. So eloklah sebaiknya kita buat celiac disease test tu dulu sebelum kita go crazy pergi cari gluten free dengan casein free lah ya. Yes, tapi kebiasaannya bukanlah susah nak dapat. Bukan, maksud saya kalau celiac disease ni bukan kebanyakan anak autism akan ada celiac disease, tak. Even orang yang anak-anak yang bukan autism pun sebenarnya dia ada je kemungkinan ada untuk celiac disease. Okay, dia bukannya hanya tertumpu kepada autism, kanak-kanak autism saja, tidak. Jadi as long as sebab itulah kita kalau baby kan pada usia 6 bulan kita dah start bagi makan, betul tak? Ya, betul. So bila dah start bagi makan, kalau tiada apa-apa symptom, okay, for example like bila biasakan budak makan kita akan tengok dia punya najis dia, betul tak, warna najis, tekstur dia macam mana, and then dia punya symptom like muntah balik ke, baby tu akan bloating ke, okay, cramp ke pada perut ke. So as long as tak ada masalah benda tu sebenarnya it should be okay. Okay, petanda pada mula-mula pada usia 6 bulan tu lah. Sebab tu bila anak-anak autism ni, some of them they akan develop kepada towards a selective or preference toward any foods ni. Sebenarnya kita akan tanya, kalau kita dietitians lah kan, kita akan tanya kepada parents dia, usia 6 bulan tu bagi makan apa? Dah start bagi makan apa? Okay, ada tak dia baby, kadang-kadang baby kan macam kalau dia tak selesa dengan perut menangis lah, meragam lah, benda macam tu kan. Because kenapa? Kanak-kanak yang terlalu picky eaters ni at the age of maybe 2, 3 to 5 years old ni, kita kena tengok parents tu punya early feeding practice. Okay, at early age of 6 months to 1 years old. So bila dah masuk at second year of life of the baby tu, it's more on feeding, dia punya masalah, dia punya kepada environmental dia. Kalau mak ni suka makanan-makanan, kalau memang dalam rumah tu memang sentiasa ada air carbonated drinks kan, and then no wonder anak tu dia akan lebih kepada minuman macam tu. Dia tak minum air masak or maybe yang sihat sikit jus lah. Kenapa? Sebab environmental factors. Okay, so feeding practice dengan feeding punya environmental factors, dia akan mainkan peranan towards the anak-anak tu, kepada anak-anak tu punya picky eaters tu, develop of the picky eaters tu. Sebenarnya lebih kepada environmental. Macam mana, macam tadi Cikgu Robi ada bagi tahu kan, macam mana mak atau ayah atau keluarga tu sendiri feed the anak tu. Kalau macam tadi kan, kalau fast food kan, kalau kita tak introduce, anak tu tak tahu pun.
Betul tak? Betul. Kalau kita tak introduce fries, anak tu Betul. tak tahu pun fries. Betul. Kalau kita tak introduce benda-benda yang macam benda-benda tak sihat lah, yang kurang nutrisi, anak-anak tu tak tahu. Sebab tu at early stage, at early age of a 6 month, tu adalah fasa dia nak kenal rasa, dia nak kenal all the oral sensory, dia baru nak mengenal texture. Okay. So kalau macam daripada awal kita dah bagi contohlah bubur ayam. Bubur kan sepatutnya bubur kosong. Tapi diberi bubur ayam. Dah ada rasa, dah ada perencah. So bila at later age, or maybe at 2-3 years, mungkin pada waktu tu dah tak boleh makan garam banyak sangat. Tak boleh makan benda bergoreng banyak sangat. Masa tu dah tak jadi dah. Sebab apa? Kita dah introduce dia awal-awal kepada benda-benda yang dah ada rasa. So betul lah ya, ada kaitan lah sebab kita selalu nampak anak-anak autism ni ada masalah pemakanan. Tak sedar punca masalah tu dari awal lagi kan, ya. So sebab tu kita risau kan benda-benda macam tu. Jadi ilmu tentang pemakanan ni penting untuk semua ibu bapa lah, bakal-bakal ibu kan, untuk mempelajari ataupun kena create awareness ni lah Puan Hidayah, sebab kita selalu ingat lepas umur 2-3 tahun baru nak kontrol, lepas tu dah tak jadi, budak-budak tu dah mengamuk dan kita selalu ingat nak kontrol makan ni budak-budak autism saja ya. So harap-harap ibu bapa dekat luar sana dapatlah ya hidayah dari sini ya, mendengar tips-tips yang penting. Next soalan saya nak tanya Cik Robi, because you run an autism center. Ya, salah satu masalahnya ialah behavior anak-anak dan pemakanan mereka. Tapi seperti yang kita dengar tadi, punca sebenarnya adalah apa yang mereka terima dari usia yang awal. Maknanya faktor luaran tu ialah faktor ibu bapa. So ada tak macam dekat sana buat training untuk beri kesedaran ibu bapa kepentingan makanan, penjagaan makanan apa yang dia boleh kasih anak dia dan makanan apa yang dia boleh bekalkan untuk anak-anak dia. Ada tak kesedaran kesedaran pemakanan ni dijalankan untuk ibu bapa kat sana? Program-program pemakanan untuk ibu bapa. Seperti yang kita semua tahu, LACC masih muda kan. Jadi kita tak sempat lagi nak buat program dengan parents secara besar-besaran tu sebab kita dengan pandemik kita tutup apa semua. Jadi yang sempat last year ialah macam saya cakap tadi tu, kita buat program fruit months dengan vegetable month. Fruit months tu bila kita cakap dengan parents untuk sediakan buah-buahan untuk bekal diorang. Time tu diorang rasalah nak makan macam mana. Dan kita dekat center mostly kita cakap berdepan dengan parents. We consult parents face to face instead bagi kesedaran secara general lah. Jadi dari situ kita boleh ceritakan anak dia ada masalah, tak boleh makan gula. Anak dia saya rasa dia punya tu ialah hypersensitif. Dia tak boleh nak rasa. Bila dia bagi anak dia berumur 5 tahun, dia bagi anak dia makan pedas. Memang bagi dia macam, anak tu boleh makan. Dia cakap kat saya, teacher, tapi dia makan je saya bagi dia bubur dengan cili sambal tu. Saya cakap memang saya rasa dia tak boleh rasa. Saya rasa dia rasa dia kurang. Sebab kita dah consult dengan OT pun, memang OT cakap dia rasa dia kurang kat situ. Jadi dia akan efek perut budak tu lah. Bila budak tu makan pedas, kita boleh nampak dah dia sakit perut. Jadi dari situ kesedaran pemakanan tu memang kita consult secara berdepan dengan parents. 5 tahun dah bagi makan sambal. Kesian budak 4 tahun, 5 tahun bagi makan pedas, makan. Yelah kadang-kadang ibu bapa bawa anak dia orang keluar breakfast, saya tengok dia suapkannya nasi lemak lah, satu parents dia bekalkan moi, bubur halia banyak. Betul. Bagi halia ya. Itulah. Jadi kesedaran tu mungkin kami bagi secara berdepan lah.
Tapi kesedaran ni bukan untuk ibu bapa yang ada anak autisma aja ni nampaknya. Nanti ramai pula budak-budak yang tak ada autisma akan menjadi dapat behavior anak-anak autisma ya, kalau tak ada campaign awareness ya tentang pemakanan awal kanak-kanak ni kan. Okey, sekarang ni kita tengok ada betul. beberapa soalan ni dekat tepi ni. Jom kita tengok apa soalan-soalan dia. Ada komen ke? Okey. Okey, ni yang lain-lain tu okey, salam sejahtera. Okey, Rajini, Sharon. Okey, ni Diana Eng ada soalan ni. Nampak tak? Panel nampak tak Puan Hidayah dengan ni? Boleh baca? Saya ingin apa dia kata? Saya ingin bertanya. Apakah tip-tip untuk memberi sayur kepada anak-anak yang hanya suka makan daging? Okey. Tip memberi sayur kepada anak-anak yang suka makan daging ya. Makan daging tak salah ya Puan. Yes, Madam Diana Eng. Okey. Makan daging tak salah Boleh bagi makan daging. Cuma makan daging tu kita sebab daging ni dia daging is a protein sources. Tapi dia high in fat compared to white meat. For example like ikan and ayam lah. White meat. But as long as dia white meat. Okay, but as long as dia boleh makan dengan baik, dengan kuantiti yang cukup, tak ada masalah. Dan satu lagi kena tengok pada cara masakan. Okay, kalau makan yang selalu bergoreng, okay, yang deep fry, so tak elok jugalah, even though that daging tu actually is a good sources of protein kan. Okay. So bagaimana kita nak bagi sayur kan? So sayur ni dia parents kena pandai tricky sikit. Apa yang sebelum ni saya kita pernah bagi advice lah, suggestion kepada parents adalah kita jadikan for example like sayur tu kita buat sayur, for example apa-apa sayur lah, jadikan dia nuggets, okay, jadikan dia like bobola ayam atau bobola daging, sebab anak dia suka daging kan. So mix up the sayur tu dengan daging-daging tu, jadikan dia dalam bentuk bobola ataupun jadikan dia nuggets. Okay, ataupun like a beef patty, okay, campurkan sayur dalam tu. So kita mixkan apa benda yang dia suka, kita substitute dalam tu, masukkan dalam tu. Okay, tapi ada juga anak-anak yang dia very particular with the colours. Okay, for example like macam daging masak kicap, warna sepatutnya warna hitam kan, gelap-gelap. Tiba-tiba suddenly adalah pula nampak brokoli, color greens pula kat situ. Dan terus anak tu tak nak makan kan. So it's better not to do that. So kita greenskan, kita blendkan brokoli tu, jadikan dia kuah. So that kuah kicap dengan brokoli tak akan nampak kali hijau lah kan. So you blend that brokoli, masukkan dalam kicap, masak kicap tu. Okay, you blend the carrots, masukkan dalam kicap tu. Okay, you blendkan like what else? A cauliflower or even spinach or even kangkung pun. You modify that sayur tu supaya anak tu tak nampak lah. Tapi kalau anak tu nampak and then dia okay, then boleh je, it's fine. For example like macam saya kata brokoli tadi kan, nampak kalau kita boleh makan brokoli macam besar-besar, ibu jari ni kita nampak kita boleh makan kan. So kalau dia tak boleh besar-besar macam tu, nak halus-halus sangat, so we have to follow. Mak ayah tak ada cara lain, kena chop, okay, kena mincekan sayur-sayur tu and then masukkan dalam tu. Okay, kalau it's better kalau anak tu boleh rasa dari segi yang kita tahu anak-anak autism dia tak suka mencuba makanan baru kan. Okay, tapi kalau dia boleh nak mencuba, so why not kita jadikan dia sebagai minuman. Okay, sebab saya pernah jumpa dengan parents ni, dia kata anak dia memang allergic kalau air berkala ni, dia kata. Dia nak air kosong je hari-hari. Baguslah sebenarnya kan air kosong ni kan hari-hari. So dia kata sayur ke buah ni dah banyak cara dah buat, langsung tak nak, dia kata. So saya kata why not you jadikan dia like a soup. Okay. For example like broccoli soup, okay. Broccoli plus dengan for example like kalau kita makan what else like a mushroom soup kan. So you blend that broccoli, you masukkan dalam mushroom soup tu. Okay, you blendkan like apa lagi, spinach ke, masukkan, jadikan dia soup. So setiap kali anak tu makan, dia akan ada one small bowl soup sebenarnya. Dalam tu sebenarnya adalah sayur. Tapi dia akan mixkan dia dengan taste yang anak dia suka. For example like macam kalau dia suka macam daging punya taste,
masukkan like ada rebusan daging ke, ada chop daging sikit-sikit ke, boleh sebenarnya. Ada juga yang saya pernah saya cakap dekat mak dia, why not you jadikan juice lah sayur tu, try. Tapi buat dalam small cawan kecil lah dulu. Okay, and then nampak biar benda tu nampak interaktif sikit. So selepas daripada tu mak dia jumpa saya, mak dia kata memang anak dia makan sayur adalah dengan cara jadikan dia juice. So instead of sayur sahaja, dia campur dia campur dengan apple, even betik. So jadikan tapi anak dia tak nak banyak. Gelas kecil-kecil tapi banyak tak apa. Dia tak boleh tengok volume yang besar. Dia boleh tengok volume yang kecil-kecil. Jadi anak dia main, saya kata just you bagi je benda tu, letak dekat tempat yang dia boleh capai. So dia nampak benda tu dia capai, dia minum and then dia lari. Boleh bermain-main. Parents kena kena be kreatif sikit lah dalam benda-benda macam ni kan. Betul tu. Yelah, kita ni selalu parent macam expect diorang makan saya sepiring macam kita ya. Lepas tu mana nak kan, kita selalu nak cepat. Ataupun boleh buat jadi ataupun kita boleh buat dia jadi ice cream Malaysia. Sebab budak kan suka makan ice cream. Kita blend tak dalam tu. Buat smoothies. Buat smoothies lagi satu. Smoothies saya suka kan. So harap-harap manis-manis sikit kan, ada rasa. Tapi manis tu adalah manis datang daripada buah. Buat yogurt, pakai yogurt punya kita jangan ambil yogurt, guna pure yogurt. Sebab kalau yogurt yang ada perasa like strawberry lah, yang ada mixed fruit lah, so dalam tu akan ada sugar. So sugar yang tinggi dia akan affect anak tu punya aktif lah pula kan. So pakai yogurt yang pure yogurt, and then kita akan blendkan dengan buah-buahan. So manis tu adalah daripada buah lah. Harap-harap Diana ada mendengar jawapan dari hopefully membantu Diana. Ya betul. Yalah, kita ni sebab kita sibuk kan, parent kita tak ada patience nak menunggu dia minum, cari cawang kecil-kecil. Kita expect dia macam orang dewasa, makan sayur macam kita juga, you know. Tapi betul lah, campur dalam burger, buat burger, buat kuih ataupun buat sup. So kita jangan expect potong-potong brokoli tu, potong-potong carrot tu, goreng buat stir fried vegetable, bagi makan. So dia tak sama budak-budak autism ni. Anak-anak normal pun ramai yang tak suka makan sayur sekarang ni. So daging tu, kesimpulannya daging tu bagus. Kan selalu parent takut anak ni makan daging sebab dia kata nanti tak nak makan sayur. Okay, so itu satu tip berguna. Lepas tu lagi satu soalan seterusnya ni dari Puan Rajini. How to evaluate their choices by the aspect mentioned and how to identify them. Macam mana nak kena pasti makanan apa yang dia orang suka. Masa tadi Puan yang dah mention kan, kena observe lah kan. Observe apa yang dia suka. Kalau biskut bentuk apa. Try and error. Dia kena try and error. Sebab anak ni anak pertama, anak autism yang pertama dengan anak yang kedua, yang ketiga, dia berbeza. Behavior mereka berbeza. So kita tak boleh samakan. Okay. Ini soalan ni panjang sikit ni, apa ni dia tulis ni ya. Okay, cuba baca. Sebab tu saya suka tengok cara Jepun. Diorang buat bento kan. Macam mana? Dia buat bento. Hidang dalam makanan tray bento tu kan, sikit kan, sebab kita selalu, betul lah kita belum ada budaya tu cari tray yang bento tu kan. Kita hidang dalam piring, lepas tu longgok semua atas tu ya, macam orang dewasa. Okey, yang ni dia kata saya nak bertanya bagaimana untuk mulakan cara untuk anak yang sudah lama regress untuk terima makanan itu semula. Dulu dia makan, sekarang dia tak nak. Macam mana nak mulakan semula? Untuk pengetahuan, anak laki saya autisma berumur 3 tahun 11 bulan. Masa umur setahun, dia boleh makan nasi, bihun, roti dan macam-macam lain. Karbohidrat tu tadi apa cakap ni. Sekarang hanya makan biskut Tiger dan susu Pediasure. Kami ada beberapa strategi seperti oral stimulation seperti gum massaging and brushing dan kurangkan susu, force feeding dan meletakkan makanan di dalam pin. So macam mana makanan yang dia tak suka dulu nak bagi balik. Dulu dia suka, sekarang dia tak suka. Tu nak bagi balik.
Sebenarnya masalah tu bukan kepada anak-anak autism saja saya rasa. Kanak-kanak biasa pun ada benda ni. Kan? Sebab apa? Contohlah, kita punya cara pemakanan lah. Contoh saya kata keluarga saya makan kena ada 2 jenis lauk dan 1 sayur. Itu keluarga saya. And then keluarga Dr. N kena makan 3 lauk tak ada sayur. Saya bagi contoh lah. Okay, and then Cikgu Robi dia punya cara dia semua kena sayur, tak ada protein langsung. Okay. So ketiga-tiga cara pemakanan kita adalah berbeza. Jadi apabila satu anak ni dia dah bersama, contoh anak saya, dia dah bersama dengan saya selama dah berapa tahun ni, macam tu cara makan saya. So dia dah mula rasa bosan. Okay, dia dah mula rasa macam benda sama je, asyik 2 lauk sayur, asyik 2 lauk sayur. Sekali mungkin dia pergi dekat rumah Cikgu Ruby, semua sayur, tak ada protein. And then dia akan makan banyak. Okay, so yang di sini bermaksud kadang-kadang anak ini bukan autism saja tau, sebenarnya anak biasa pun adalah. Anak-anak ni dia dah bosan dengan cara masakan, jenis makanan, okay, dan cara presentation tu sendiri. Contohnya mungkin kalau masak brokoli dia akan masak dengan sos tiram. Okay, ada brokoli, ada cauliflower, ada sos tiram. And then dia akan stir fry dengan garlic, for example, like macam itulah. Ataupun brokoli cara kedua dia akan buat sup. Okay, 2 ni sahaja diberi pendedahan kepada anak tu. So selepas 3 tahun 11 bulan ni dia dah rasa bosan dah. Asyik makan macam ni je. So dia dah bosan, dia nak cara lain. Jadi sebab tu lah budak ni dia akan refuse makan brokoli. Jadi dia akan rasa bosan dah brokoli. Dia bukan bosan setakat cara masakan tu je. Sayur tu sendiri pun dia dah salahkan sebenarnya. Jadi kalau jadi benda-benda macam ni sebenarnya parents kena perbanyakkan cara masakan, presentation. Kalau kita biasa present dalam pinggan bulat, lepas ni present dalam pinggan segitiga pula. Okay. Present lepas ni dalam pinggan petak. Okay. Sebab anak-anak autism kan dia punya preference dia kepada apa tu adalah berbeza. Sebenarnya dia kalau kita kata sekarang dulu okey makan, sekarang dah tak nak. Dia lebih kepada environmental factors. Dan jangan lupa juga sebab dan jangan lupa juga environmental di sekolah sangat memainkan peranan. Dia dah banyak pilihan ya. Dah banyak pilihan dan sebab ada sekolah yang macam contoh kalau di LACC tidak menyediakan makanan kan. Okay, kalau ada sekolah yang menyediakan makanan, contohlah dekat rumah mak ayah ajar makan sayur. Okay. Tapi bila pergi sekolah, kat sekolah tak sediakan sayur. So the mentality of the kids itself, sayur sebenarnya tak penting pun. Kenapa mak je suruh paksa-paksa makan sayur kat sekolah? Cikgu kata cikgu tak bagi makan sayur pun. Okay. So sekolah pun memainkan peranan macam mana pemakanan anak tu. Jadi sebab itulah kita kata sebab saya rasa banyak je sekolah sebenarnya tadika yang tak sediakan sayur kepada anak-anak. Sebab itulah dia akan develop bila awal-awal belum anak pergi sekolah, elok makan sayur, dah makan sikit-sikit sayur. Bila dah start sekolah je, malah nak makan malam je. Pasal tak nak makan sayur pula. So dia akan cakap kat sekolah cikgu tak bagi sayur pun. Maksudnya dia akan ada satu perspektif yang sayur sebenarnya tak penting. Actually it's true sebenarnya. Okay. So pentinglah sebenarnya pemakanan tu bukan daripada parents tu sendiri, kat sekolah memainkan peranan sebenarnya. Mungkin 3 tahun, 11 bulan, 4 tahun mungkin ada dah pergi tadika kot saya rasa kan. Itulah Azalina kena tengok faktor lain lah ya Azalina. Jangan bimbang, bukan kita je yang faktor utama mungkin. Yalah anak ni dah pergi sekolah makan. Orang lain makan benda lain. Dulu boleh makan nasi putih je kot. Sekarang mungkin dah pandai nak makan nasi ayam ke kan, nasi tomato ya. So Azalina kena observe lah perubahan pada anak tu benda-benda lain lah selain daripada makanan, pergaulan dia. Okay, yang ni moving on, ada lagi satu soalan ni. Diana kata terima kasih, welcome Diana. Kalau ada soalan lagi type lah ya. Ataupun boleh bincang dengan Puan Hidayah, dengan Cik Robi ya. Faktor-faktor lain lah. So Diana jangan bimbang lah. Yelah parents selalu ingat dia je yang salah kadang kan. Dia lupa yang anak dia ada entah jumpa cousins ke balik kampung bercuti, tengok makan benda-benda lain kan. So balik rumah dia dah tak nak dah sebab kat kampung tadi makan macam-macam.
Ni seorang ada satu soalan lagi ni Puan Hidayah dengan Cik Robi yang siapa-siapa pun boleh jawab. Ni dia kata, yes, I work with a 28-year-old who is a coffee lover. Tu saya tanya dia autistik ke? So ada masalah ke dekat situ nak suruh dia berhenti minum kopi ke? Kan? Coffee lover tu tak bagus ke minum kopi, Cik Puan Hidayah? Kopi tak ada masalah. Tetapi kopi yang apa campuran, kalau kopi kosong tak ada masalah. Cuma effect of kopi ni, caffeine tu dia akan increasekan kita punya heartbeat. Okay, so heartbeat kita akan lagi laju. Okay, jadi bila heartbeat kita akan jadi laju, masa muda ni mungkin okay kan. So when later on bila dah makin, when you become elderly, so it's not really good lah. Okay, tapi when we say it's a coffee lover, somehow secawan kopi setiap hari, then it should be okay, tak ada masalah pun. Kopi yang tak ada campuran lah ya, gula tu kan. Kan sekarang ni kopi ada kopi macam O makan lah. kan. Kopi kopi O tak okey apalah. kot ya. Kopi O mungkin okey, tapi dia punya gula sebab kopi kita tahu kalau kopi tu dia pahit kan. So nak bagi hilang sikit rasa pahit tu dia akan letak gula yang banyak. Yang tu kena berhati-hati. Sebab kalau kopi kalau letak gula sikit pun kadang dia tak boleh hilang rasa pahit dia. Sebab tu yang bila kita kata elok tak minum kopi. Sebenarnya minum kopi tak ada masalah. Cuma minum kopi maknanya kita letak gula, berapa banyak gula yang you letak. Okay, ataupun kopi susu pekat manis segala macam tu kan. Berapa banyak susu pekat manis yang kita letak. Ataupun kalau minum kopi tapi letak like full cream milk or low fat milk, then it should be fine. Tak ada masalah. Okay. It's better. Dapat nutrisi susu ya. Yes. So minum kopi ni tak ada masalah bagi orang normal dan bagi orang autism juga ya, Cik Puan Hidayah. Asalkan dia tidak bergula ya atau ada campuran lain kan. Betul. Kalau ada gula sikit tak ada masalah. Kita tengok kuantiti amount of sugar yang kita letak tu. And then berapa banyak contoh. Orang kata letak brown sugar semua tu okey ke gantikan dengan brown sugar? Sama je Dr. Ann. Sama je. Brown sugar, yes, brown sugar and the granulated white sugar tu sebenarnya sama. Kalau satu sudu besar, that brown sugar is a 60 calories. Sama je dengan the granulated white sugar tu. It's still 60 calories. Tapi so, kita diajar kan, kita diorientasi brown sugar lebih baik daripada white sugar. So bila kita letak brown sugar tu tak adalah guilty padahal benda yang sama ya. Sama, kalori dia sama. Tak ada beza pun. Oh ya, tadi ada satu soalan penting saya nak tanya lah sebab tentang pemakanan dengan dewasa autisma. Orang autisma ni dia pun yang dewasa ni dia pun macam orang dewasa normal juga, dia akan ada penyakit sakit jantung, stroke. Jadi pemakanan untuk dewasa autisma ni adakah kita berbeza daripada yang untuk kanak-kanak autisma? Puan Hidayah. Sebenarnya kan dari segi bila orang tanya kalau orang autism ni apa cara makan dia yang betul. Kalau orang tanya macam tu, sebenarnya tak ada cara makan yang berlainan dengan orang biasa. Semuanya adalah sama. Okay? Sebab mereka ni bukannya mereka ni berpenyakit. Okay, berpenyakit dari segi contoh, kalau contoh orang yang ada kencing manis, yes, dia ada certain diets dia. Okay? Orang ni ada masalah dengan jantung, yes, dia ada certain diets dia. But autism is not a disease. Dia hanyalah the conditions of a neurodevelopment. Dia hanya melibatkan saraf saja. Jadi, dari segi pemakanan sama. Orang biasa dengan autism sama. Sebagaimana kita kata, kalau kita kata macam tak boleh makan makanan bergoreng ke, yang berlemak ke, so jumlah nasi banyak mana, sama. Kalau Dr. Ann tengok kan dekat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia kan, dia ada promote pinggan suku-suku separuh tu, betul tak? Dr. Ann ada perasan tak? Pinggan suku-suku separuh tu kan? Okay, sebenarnya dia ada kiraan je lah. Kalau jumpa dengan dietitian, personally you consult with the dietitians, dan dietitians kita akan kira you all punya keperluan kalori harian berdasarkan kita punya aktiviti seharian. Okay, so kalau kita consult personally, seorang-seorang memang kita akan kira satu-satu lah. But generally,
we follow for the pinggan sihat suku separuh, meaning that suku nasi sumber karbohidrat lah, suku sumber karbohidrat, suku protein, dan separuh dulu adalah sayur and vegetables. So kalau Dr. Ann tanya dari segi pemakanan dewasa anak-anak autism, sama dengan pemakanan dewasa orang sihat, orang normal. Tak ada beza, Doktor. Oh, okey. Cuma dia itulah macam kalau kata nak pemakanan sihat kan, less oil, less for deep fry, okay, less salt, less sugar. So benda sama. Tetap sama ya macam orang Tetap ni. sama. So okey. Jadi kita yang keluarga yang ada dewasa autisma tu tak payahlah bimbang sangat nak asing-asingkan. Kita makan sama. Dia makan yang sihat, kita pun kena makan benda yang sama dengan mereka kan, supaya tak terasa terasing dan kita pun jadi sihat macam dia orang ya. Sebab dulu kita macam diri saya betul. lah, untuk anak autisma tu, wah dia makan brown rice, kita boleh je makan white rice sebab sedap lagi kan. Lama-lama tu yang sihat, kita yang berpenyakit. Ya? So itulah, itu kesilapan kami lah, keluarga yang ada anak autisma ni kan. Kita selalu tak fikirkan dia je nak kena sihatkan anak yang autisma tu. Ya? Betul. Anak autisma tak makan sayur risau, yang dia anak dia yang normal tak makan sayur dia tak kisah ya? Kan. Betul tak? Kita risau. Sebab itulah kita kena melentur buluh daripada Ya, remaja. betul. Senang satu family lah mula kan makan benda yang sama kan, sama-sama makan makanan yang sihat. Yalah. Okey, so dah itu saja itu soalan dua soalan. Jadi kita harap Puan Sharon dengan Puan Diana dan Puan Rajini dapat manfaat daripada jawapan-jawapan yang diberi oleh panel kita pada malam ini. Jadi saya ingat kita akhiri perkongsian kita malam ini dan dah tentu ya tentunya malam ini ada memberi manfaat ya sedikit sebanyak kepada mereka yang di luar sana. Sekiranya pendengar-pendengar ada soalan, teruskan komen itu, nanti kita akan cuba jawab ya di siaran akan datang, ataupun kita minta panel ni jawab personally kepada soalan tuan-tuan dan puan-puan ya. So jangan malu, jangan segan lah ya kalau ada soalan ya untuk berkaitan dengan pemakanan. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi, Puan Hidayah, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa ya memberi penerangan percuma ya, tak ada bayaran langsung ya untuk pendengar, untuk Puan Hidayah dan juga Cik Robi yang bersusah payah ya, putus-putus masuk balik ya. Kena tendang masuk lagi ya demi nak membantu ya ibu bapa keluarga yang ada family yang ada autisma. So akhir kata sekian, terima kasih kepada yang mengikuti penerangan ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang dengan topik yang berbeza. Thank you so much Dr. Ann for the invitations. So hopefully maybe lepas ni kita boleh perbanyakkan lagi macam Dr. Ann cakap kan, awareness of the early feedings for the autism. Awareness of early feeding tu tak sangka umur 6 bulan tu satu penanda sama ada anak kita ni ada celiac disease atau tidak. Betul. So zaman saya dulu tak ada, main baca je orang kata orang autism ada ni, avoid, pergilah mencari ya makanan tu. Zaman dulu mana ada gluten free, casein free ni, semua kena susah beli. Tak dapat. Ya, sekarang ni dah banyak lah tapi masih harga dia masih mahal ya. So janganlah bimbang sangat ya kalau anak kita ada autism tu, check dulu sama ada dia ada celiac disease atau tak sebelum kita jadi panik dan rungsing tentang pemakanan mereka ya. Okey, akhir kata sekali lagi selamat malam ya. Terima kasih Cik Robi, terima kasih Puan Hidayah atas perkongsian ini. Selamat malam. Selamat malam pendengar. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world
to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of.